pakai Grab. Tapi dia sampai lambat weh. Tapi makan dia sedap gila. Serius lah weh? Kat mana? Serius. Dekat berhadapan bus stop, nama dia Sakina Restaurant. Kau nak cuba tak? Boleh juga. Okey, jom. Apa buat? Penatnya ya Allah, bila rezeki aku nak datang ni. Sikitnya rezeki aku hari ni. Ada makcik dalam kesusahan lah. Aku rasa macam aku nak bantu dia. Oh my god! Wow! Untuk kau lah. Aku rasa macam mak aku tu. Makcik, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Semoga selalu bahagia di dunia akhirat. Terima kasih banyak-banyak ya. Ini je yang saya mampu, makcik. Tak apa, dah bersyukur sangat dah ni. Banyak dah ni. Terima kasih. Ya, sama-sama, Semoga Allah makcik. berkati awak ya. Sama-sama, makcik. Tak apa, makcik. Saya pergi dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Sama. Kenapa kau perlu sedekah? Kau kaya sangat kau? Liza, kau sedekah bukan tu kaya. Kau ada, kau bagi. Kau tak ada, tak apalah. Sebab rezeki kan Allah dah tentukan. Pahala dia berganda-ganda. Kau faham kan? Yelah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nur Azli binti Romli dalam buletin utama hari ini. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan di antara mereka, kecuali bisik-bisikan yang menyuruh mereka bersedekah, berbuat baik ataupun berbuat baik di antara kalangan mereka. Sedekah sebenarnya mempunyai banyak maksud yang cukup luas. Dalam Islam, secara ringkasnya, sesuatu pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat pintu syurga yang hanya akan dapat masuk hanyalah golongan-golongan orang yang suka bersedekah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia gemar bersedekah, maka dia akan memasuki pintu sedekah. Di sini dapat kita lihat bahawa perkataan sedekah boleh ditimbang balik dengan perkataan zakat. Nuqbah binti Al-Karamah menegaskan bahawa maksud zakat ialah kesucian dan kesuburan. Semua anggota perlulah bersatu padu dalam membantu dan membanteras golongan-golongan miskin fakir ni. Hal ini kerana dapat meningkatkan kualiti negara agar tidak dipandang serong oleh negara yang lain. Hal ini dapat membantu juga menjana ekonomi negara dari dalam negara maupun luar negara. Dan anggota masyarakat perlulah prihatin dalam membantu golongan yang mempunyai bebanan tinggi. Marilah kita mengatur langkah seiring sekata agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang bermaksud, dan segala barang yang kamu belanjakan itu adalah milik kamu sendiri, dan kamu belanjakan itu hanya untuk menyimpan keredaan Allah, dan segala barang yang kamu beli itu adalah baik itu yang kamu belanjakan itu akan dibalas kepada kamu, sedangkan kamu tiada apa-apa langsung kerugian. Ini menjelaskan bahawa ayat Al-Quran, orang yang bersedekah dengan niat bersedekah secara tersembunyi, ingatlah bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang bermaksud, dan segala barang baik yang kamu belanjakan kepada diri kamu, dan kamu belanjakan barang tersebut untuk menempah keredaan Allah, nescaya barang-barang baik yang kamu belanjakan itu akan dibalas kepada kamu, sedangkan kamu tiada apa-apa pun yang merugikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an
daripada Nabi SAW berkata, 7 golongan yang mendapat naungan Arash pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan disebut di sini bahawanya antara mereka yang bersedekah dan menyembunyikan sedekah mereka serta tidak diketahui oleh kaki dan tangan mereka, amat besar ganjarannya di akhirat kelak. Dalam dunia ini, belajarlah untuk mengenyangkan orang lain. Hal ini kerana ada pepatah mengatakan dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Tak rugi pun apabila kita ada niat untuk mengenyangkan orang lain. Hal ini kerana Rasulullah SAW menyampaikan pesanan ini selepas hari pertama selepas berhijrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Yuda Syakira. Saya ingin menjelaskan sedikit sebanyak tentang sedekah amalan mula. Di dalam Al-Quran terdapat perkataan sedekah di beberapa ayat, iaitu seperti surah At-Taubah ayat 103 yang ditunjukkan seperti di atas, yang membawa maksud ambillah sebahagian daripada harta mereka, guna dan sedekahlah kepada mereka supaya engkau menyucikan dan membersihkan mereka dan doalah kepada mereka. Sesungguhnya dengan doa itu akan menteramkan jiwa mereka. Terdapat beberapa kesan apabila seseorang itu bersedekah. Apabila seseorang itu bersedekah dengan niat yang baik dan mengikut hukum syariah, amalan yang diminta tangguh sebelum ajal menjemput. Sebagai contoh, surah Al-Munafiqun ayat 10 yang mengatakan dan menjelaskan bahawa derimalah sebahagian harta dari Allah untuk mereka yang fakir sebelum ajal menjemput. Selain itu, kesan kedua ialah apabila seseorang itu suka bersedekah, mereka akan merasa semakin kaya dan merasa gembira. Biasanya, jika orang itu kehilangan harta, mereka akan sedih. Tetapi berbeza dengan orang yang suka bersedekah, mereka akan merasa gembira, tenang, bahkan rezeki mereka akan melimpah ruah. Semua ini kerana kurniaan dan janji Allah kepada orang yang suka bersedekah tidak akan miskin. Di samping itu, saham akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungannya akan berkekalan. Sebagai contoh, segala harta yang kita telah sedekahkan adalah saham akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dengan syarat ia mestilah ikhlas. Setiap sen yang kita sedekahkan, Allah tidak akan sia-siakan. Kesimpulannya, terdapat berbagai kesan positif, kelebihan dan kebaikan yang Allah telah janjikan kepada kita. Oleh itu, rugilah jika manusia itu beranggapan bahawa bersedekah itu adalah perbuatan sia-sia dan merugikan RM2 dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang syarat sah bersedekah. Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui beberapa syarat sah sedekah dalam Islam supaya hal ini tidak akan menjadi sia-sia. Sedekah ini juga boleh membawa kepada ketenangan hati, tetapi jika keliru, benda tersebut akan membawa kepada kekacauan dan keresahan dalam hidup kita. Maka dari itu, kita pentingnya mengetahui tentang syarat sah sedekah agar amalan ini tidak menjadi sia-sia dan dapat mengalirkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara syarat sah bersedekah ialah kita perlulah ikhlas bersedekah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hal ini kerana jika kita berbuat demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi berkah kepada kita seperti menjaga kita di mana pun kita berada dan memberi rezeki berlipat ganda daripada sebelum ini. Seperti firman Allah yang dinyatakan di surah Al-Hadid ayat 18, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan yang bersedekah serta meminjamkan barangan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhlas, Allah akan melipat ganda-gandanya pahala mereka. Antara syarat sah bersedekah seterusnya ialah kita perlulah bersedekah secara diam-diam tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Hal ini kerana jika kita bersedekah secara diam-diam akan mengelakkan daripada amalan diri kita menjadi rosak. Sebagaimana kita tahu,
jika kita bersedekah dan jika kita mempamerkan sedekah kita secara terbuka, hal ini akan memunculkan sifat riak terhadap diri kita. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sungguh benci terhadap sifat tersebut. Oleh itu, sebagai umat Islam yang baik, kita perlulah bersedekah mengikut syarat bersedekah dengan baik supaya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, tak kira miskin maupun kaya, kita digalakkan supaya untuk bersedekah. Hal ini supaya kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Selain itu, jika kita bersedekah, kita juga tidak rugi untuk hidup di dunia ini. Assalamualaikum, saya Nur Azizah binti Azhar akan membentangkan tentang kemuliaan bersedekah. Maksud sedekah adalah mengikut al-sunnah, iaitu oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, perbuatan baik adalah sedekah. Dari hadis Ibnul Hibban. Semua kita tahu tentang sedekah ini bukan hanyalah wang sahaja, malah kita juga boleh memberi cenderahati atau memberi barang-barang keperluan untuk orang yang tidak kemampuan. Hal ini memberikan kita ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Terdapat beberapa kelebihan bersedekah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, iaitu seseorang bersedekah tidak akan kekurangan hartanya. Walau secara rintihannya, apabila seseorang itu bersedekah dengan mengeluarkan duit, percayalah Allah akan menggantikan sesuatu yang berharga dan mengeluarkan duit, mengeluarkan rezeki yang tidak terjangka. Apabila kita bersedekah, kita akan mendapat ganjaran pahala berlipat, walaupun amalan kita memberi makan ataupun sedekah pada hari-hari tertentu. Dengan sedekah juga kita akan dapat menghapuskan dosa seseorang. Seperti hadis riwayat At-Tirmizi 614 telah berkata, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadam api. Seterusnya, kelebihan bersedekah adalah mendidik jiwa seseorang itu dengan berasa terkorban dengan orang lain. Contohnya melepaskan apa yang kita inginkan untuk membantu orang lain. Kesimpulannya, sedekah adalah satu amal soleh dan indah yang amat digalakkan dalam Islam. Pahala seseorang itu apabila sedekah akan mendapat pahala berlipat ganda. Oleh itu, pemikiran tertentu apabila seseorang itu bersedekah tidak akan mengkurangkan hartanya, malah membuat rezeki ia makin bertambah. Lebih banyak kita bersedekah kerana Allah, lebih banyak kita bakal terima satu hari nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Dari lipis ke batu kikir, Payah diredah taruna berlima. manis-manis senyuman terukir. Sedekah mudah, pahala diterima. Sekian daripada kami. Jangan lupa bersedekah. Bye-bye. Aku yang sikit tentang syarat. Sedekah, ya Allah. Sorry, apa tak Kita tunjuk sedih tu.